Assalamualaikum, selamat malam semua. Selamat datang ke siaran langsung live bersama dengan Alfa Lawel, DLM dan juga Mark and Co. So hari ini macam biasa, siapa-siapa yang baru masuk ataupun baru join boleh share kita punya live. Ada orang lain yang nak tengok juga. And kalau ada apa-apa komen ataupun boleh komen kalau ada apa-apa video tersekat ke suara tak okey, boleh letak dekat ruangan komen. So far insyaAllah. Assalamualaikum Cik Lan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. So saya intro sekejap Cik. Silakan. Kita berdua je ke? Amirul ada, Amirul di belakang backstage ya. Maybe kalau Amirul ada apa-apa soalan boleh join je lah. Okay. So saya teruskan intro je. Okay. Hari ni kita akan berbincang ataupun bagi macam bincang lah most likely mengenai Alfa Lawel. Macam mana sejarah Alfa Lawel ni ditubuhkan, and then apa aktiviti yang dilakukan, macam mana siapa orang-orang yang kita target untuk join kita punya Alfa Lawel. Most likely Alfa Lawel ni dia macam community untuk orang belajar. Macam-macam dalam tu. Saya pun adalah salah seorang part of Alfa Lawel jugalah. Kiranya saya dekat TLM dan juga Alfa Lawel juga sekali. And sepanjang saya join Alfa Lawel, macam-macam yang saya belajar sebenarnya, yang mula-mula saya tak tahu pun. Tapi bila lepas join Alfa Lawel, alhamdulillah banyak yang kita discover benda-benda yang baru. So mungkin Cik Lan boleh share macam brief lah, macam mana sejarah penubuhan, apa maksud di sebalik Alfa Lawel ni Cik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan sekalian? Semoga sihat selalu. Labu sihat hari ni, Labu? Alhamdulillah Cik, sihat-sihat alhamdulillah. Baru lepas makan. Makan ya? Bagus. Makan dah cukup. Alhamdulillah. Okey, sejarah Alfa Lawel ni sebenarnya dia bermula pada tahun 2008 actually. Sebab saya pada masa tu dah masuk line investment, property investment dan general investment lah. Cara general investment tu yang bukan bukan property type lah kan. Jadi macam sukuk ke, things like that lah, ataupun stock market ke. Jadi based on that knowledge, saya ada build up of clients pada ketika itu, dalam 200 something lah klien saya masa tu, yang klien bahagian investments lah. Jadi bila saya tengok ramai orang pada ketika itu tak tahulah whether saya kat Ipoh masa tu dah balik from overseas semua ramai untuk main saham cepat kaya, skim cepat kaya kan. So based on the knowledge ni, saya gabungkan sekali dengan knowledge masa tahun 90-an dulu. Masa tahun 90-an dulu saya memang ingin mencari kebahagiaan lah. Kebahagiaan, apa makna kebahagiaan, all that kan. So based on that saya start to read a lot of books lah kan, macam Being Happy by Andrew Matthews, tu basic book tu. And then I start to find more and more information. Lama-lama saya dapat information. So saya cubalah try that information kat atas diri saya dulu. Since that 1997, tak salah 98 lah, I search for that kind of thing. And then gabungkan dengan knowledge investment, so saya dapat ilham untuk buka company nama Al-Falah. Al-Falah ni macam kalau ikut azan dia hayal Al-Falah lah kan, marilah kita menuju kemenangan. So Al-Falah tu ada maksud dia kemenangan, tapi dia satu lagi maksud yang deeper than that, which is dia based on pertanian. Al-Falah tu maksudnya dia buka, dia korek tanah, dia tanam benih, dia jaga benih tu, dia semai and all that. So saya rasa sangat bagus untuk saya, sebab saya pun nak bina bisnes macam tu kan. Jadi sambil-sambil tu saya tanamlah pokok umplam, saya cerita kan, nak tengok pokok umplam tu, saya bagi tahu motivasi diri saya lah kan. Saya tanam pokok umplam tu, kalau pokok umplam tu tinggi dengan saya, pada masa tu mungkin saya rasa macam insya-Allah mungkin saya dapat knowledge yang saya boleh jadi independent lah. Tu saya ambil nama Al-Falah tu. 2008 saya form Al-Falah Wealth Academy. Dalam tahun 2010 saya dengan sahabat-sahabat lain form company Al-Falah Western Berhad.
Jadi dari situlah kami start berkembang lah ya. Most of the time kita try to change our mindsets lah. Jadi Al-Falah ni ada 3 area. Soalannya tadi apa? Sejarah je lah ya. Sejarah je, Cik. Sejarah tadi. Sejarah dia macam tu lah. Sejarah dia macam tu lah. Oh. Kan? Kita bermula dengan investment biasa. Saya dah tahu pasal property dah. Masa saya pergi ke Middle East tu, masa tu dah knowledge of property tu Alhamdulillah dah ada. Lepas tu ada knowledge lah, nak tahu pasal suku atau bond ataupun stock market and that. So this knowledge barulah saya boleh share the knowledge basically kan. So that's how I formed the Al-Falah Wealth Academy. Macam tu lah. So kalau kira kan berapa banyak dah cabang Al-Falah Wealth ni, Cik? Kalau ikut yang daripada 2005 kan Cik cakap tadi. Kalau macam tu banyak, saya banyak buka dengan anak muda lah. Ada Al-Falah Wealth tu, saya suka bubuh nama Arab sikit kan. Dulu ada Falah macam travel tu panggil Masirah, which is something to do with travel. And then Al-Falah Wealth Tasmim, which is consultancy, programming consultancy kan. And then kita ada apa lagi saya pun tak ingat. So all those things saya buka dengan anak muda. Sendar Berhad ni. Sendar Berhad tahun 2010 dengan sahabat baik saya lah. Yang juga saya punya family doctor. Macam tu lah ceritanya. Okay. Kalau ikutkan konsep Cik, apa macam kalau let's say macam ada perniagaan, dia berkonsepkan online business contohnya. Kalau macam Al-Falah ni, dia berkonsepkan atas konsep apa? Okay, konsep Al-Falah ni sebenarnya konsep kebahagiaan di dunia akhirat. Jadi the slogan of Al-Falah sebenarnya is happy, healthy, wealthy. Tapi over a period of time, saya suka follow Numan Ali Khan. Nanti ramai orang tahu pasal Numan Ali Khan ni. Saya dah follow dia. Dia beritahu konsep kegembiraan tu tak ada di dalam dunia ni. Untuk orang Islam dia tak ada the terms macam gembira. Kan? Macam orang bukan Islam, dia fokus kepada kegembiraan tu datang daripada materials. Tapi pada Islam dia tak macam tu. Jadi konsep gembira tu tak ada. Jadi saya still letak happy kat situ, tapi sebenarnya konsep yang Islam ajar ialah contentment. Contentment ni rasa macam bersyukur banyak. Jadi bila kita rasa syukur, hati kita tenang. So dalam Islam dia banyak mencari ketenangan sebab problems akan ada setiap hari dan problem datang daripada pelbagai sudut. Based on that yang saya olahkan konsep happy, healthy, wealthy tu tadi. Dan tiga benda ni lebih saya panggil 3 realms sebenarnya. Realms ni sebenarnya macam dimensi lah, tapi dia bukan dimensi actually, because dia boleh overlap kan. Jadi saya tak tahu benda nak olahkan, saya panggil 3 areas lah, senang cerita. So 3 area ni boleh overlap. So the most important thing lah nak capai contentment tu, contented. Hati kita nak macam mana nak kena train. Nak train hati ni actually is more like habitual lah. So kita kena tukar habit. Okay, kena latih untuk menukar habit tu. Dan lama-lama kita boleh access the programming. Sebab saya suka programming. Di programming ni kadang-kadang kita boleh interrogate the CPU. Kan, interrogate tu maknanya kita boleh tanya CPU jawab. Dan kita boleh masuk itu. So sama juga dengan diri kita. Sebenarnya kita ada programming yang menyebabkan kita bertindak secara automatik. Jadi boleh tak kita access, kita dapatkan programming tu apa yang sebenarnya kontrol diri kita. Sebab lebih kurang saya tak ingat percentage-nya, tapi maybe around 80 to 90% pergerakan kita ni unconscious. Maknanya kita ni dikontrol, subconscious, okay, separa sedar. Kita dikontrol around 80 hingga 90%. Yang 10% saja kita buat conscious decision. Keputusan kita buat tu secara sedar. So saya olahkan benda tu. That's the first thing. You have to control your mindset, ubah mindset jika perlu, and then kena jaga kesihatan, and then kena usahakan untuk kita tingkatkan kita punya hartawan mukmin tu. Kita jadi hartawan mukmin. Yang tu jawapan saya kot. Saya tertarik Cik dengan Cik cakap tadi. Most likely kalau orang buka bisnes, dia mengejar kekayaan contohnya. Tapi kalau let's say macam konsep Al-Falah Wealth,
mau tu membantu lebih kurang kan. So kalau let's say ada orang yang nak join macam tu, most likely sebab saya pun salah seorang daripada members Alpha Laval, actually banyak jugalah macam ilmu-ilmu perniagaan yang kita dah belajar. Sebab kan, tapi kebanyakan ilmu-ilmu ni kita belajar sambil-sambil tu macam untuk sendiri jugalah, untuk kebaikan sendiri. Macam kalau contohnya dulu saya tak tahu ilmu investment, so sekarang ni saya dah tahu ilmu investment, so saya boleh daripada ilmu tu saya boleh ajar dekat orang lain pun sama, saya kongsikan ilmu tu kepada orang lain. Tapi sebab saya dah antara yang lama dekat Alpha Laval juga, maksud ni saya tengok apa yang kita share ni sekarang ni tak adalah berbayar, so kita just bagi free sahaja. Okey, sebelum saya jawab soalan Labu tu kan, sila. Cik Azizah bin Ramli, saya suka dengar kami, alhamdulillah, terima kasih banyak. InsyaAllah memang kita ada set purpose kita ya, hala tuju kita, dan harap-harap malam ni sempatlah saya cerita ke semua ni. Semua set up kami untuk kaya saja. Ini deep and back to basic core. Alhamdulillah, yes, that's the basic thing. Okey, cerita dia macam ni, hello. Kita nak bawa agak berbeza sikit. Again, saya banyak kali saya cakap benda ni bukan untuk membangga diri, tidak. Saya cuma berbagi tahu sebab saya belajar banyak pasal Islam di luar negara. Saya banyak belajar pasal cara hidup Islam tu sebenarnya terdapat di orang New Zealand. Jadi orang New Zealand ni dia banyak critical thinking, dia suka critical thinking, dan dia pun ni agak kreatif jugalah. Kalau tuan-tuan pernah tengok Lord of the Rings and all that, itu daripada New Zealand punya filem industri lah. Okey, bila kita tengok cara kehidupan dia tu, saya rasa kan, ini saja cerita lah sebab saya sebagai anak muda masa tu kan, saya macam khatam Quran, alhamdulillah darjah 5 habis khatam Quran. Lepas tu kan, saya tengok Quran semula umur saya tingkatan 4, maknanya baca Quran, bukan tak baca. Maksud saya tengok makna dia. So makna dia, saya pernah tengok masa saya kecil tapi tak faham. Saya tengok Quran untuk saya translation. Saya cerita dulu and then bila tingkatan 4, kawan saya ingin tahu pasal Islam, dia Chinese, dia ingin tahu pasal Islam. Jadi di situ saya mula mencari Quran translation. Bukan senang nak cari, saya dapat dari senior, saya duduk asrama dulu. Saya dapat daripada senior, saya pinjam Quran translation. So di situ saya tengok macam so strange Quran ni kan, sangat amazing sebab dia macam bercakap. Tapi bila saya dah Allah angkat pergi ke takdirkan pergi ke luar negara, Quran tu bawa yang Quran biasa punya lah, yang tak ada translation kan. Jadi bila pergi sana baca Quran macam batuk di tangga saja, just in passing, and then Thursday night baca Yasin, standard lah saya dengan kawan-kawan Melayu kat sana. But deeper than that, Quran ni rupanya saya tengok kan, kenapa macam saya tengok macam mana orang Kristian ni dia macam happy lah, nampak macam bahagia di sana kan. So saya dapat ada dua pandangan kat situ tau. Ada yang nampak macam kelang kabut sebab di sana orang suka minum. Dia punya happiness tu saya rasa pelik betul. Bila Friday night is really, janganlah pergi pekan. Kalau pergi pekan penuh dengan orang mabuk-mabuk. Friday night tu ni sebab di New Zealand dia malam dia tutup pukul 6. Sebelah malam tak ada benda lah. So Friday tu betul-betul dia pesakan lah kan. Friday night, Saturday night. Jadi I nak cari kan, other than that, dari segi kebersihan dia pun bagus, dari segi hemah dia pun bagus kan. And then saya tengok macam, kenapa dia orang ni macam tu So perjalanan saya tu lama tau. Saya nak cari happiness kan. Saya jenuh lah masa tu. Google pun baru datang tahun bila, 1990 something kot Google. Saya baru start tanya kan, I'm Muslim, why am I not happy? Macam tu. Jadi pelik tau. So saya banyak baca buku di luar negara tu, saya banyak baca buku-buku yang buku-buku atheism, bukan nak jadi atheist tapi nak tahu. Dan saya adalah kawan masa sekolah tu, dia cuba dakwah kita kan, dia bagi Bible dan sebagainya.
based on that lah saya rasa saya terjumpa Islam tu di negeri orang putih. Jadi bila saya terjumpa Islam di negeri orang putih, just to cut it short, saya cuba bawakan apa yang saya terjumpa tu. Rupanya amalan-amalan yang Allah ajar tu banyak diikuti oleh orang putih. So when they do something, kan, mereka bukan fokus pada duit tau. Mereka banyak fokus pada the love of the job and the value added and the satisfaction. Dia nak customer satisfaction. Dan hemah dia tu, saya tak tahu lah kalau kat Malaysia, saya tak berapa ingat lah macam zaman dulu macam mana kan. Tak banyak duit pun nak beli barang. Tapi di sana, bila kita masuk kedai, dia akan tanya, how are you today, you know. Dia macam tu, dia berhemah. How are you today, you know, what are you looking for, dia macam tu. Can I help you? Kira je. Ya. Dan thank you, you know, dan I'm sorry. Dia benda macam tu sangat diamalkan. Oh sorry, kalau kita sorry, dia macam tu tau, mudah sangat minta maaf. Di sini tak ada orang tak minta maaf. Kadang-kadang saya pun bila dah datang ke sini, kadang tengok orang kat barang nak masuk dalam kedai, kita tolong pegang pintu, terima kasih benda tak cakap kan. Kadang-kadang saya pun kena sound lah dia juga kan, saya suruh pegang pintu, you tak boleh cakap terima kasih sikit pun kah? Kena ajar pula orang macam tu kan. So nak bawa benda ni, saya tengok over a period of time, lama-lama kan, orang-orang Melayu dia terikut-ikut cara orang-orang bukan Islam. Cara dia nak, sebab you know, memang kita semua nak rezeki, memang kita nak rezeki, tapi cara bukan Islam tu kan menyebabkan dia lupa yang Allah yang bagi rezeki. Jadi itu yang saya nak cuba fokuskan balik pada anak-anak muda ni kan, bring them back to basic, look at apa yang Allah nak kita buat. Boleh tak kita ikut macam orang putih buat? Kan, orang putih tu bukan saya ampu sangat pun, tapi pasal dia ikut Islam. Dan saya kaji cara dia orang ikut Islam ni, saya jejak dia orang sejak daripada Spain ni tuan-tuan. Mungkin saya boleh cerita pasal Spain ke Labu? Ingat tak cerita tu? Ni cerita hafalah ni kan? Sila. Sila. Labu tahu cerita ni kan? Jadi saya kena cerita pada tuan-tuan dan puan. Saya ada satu soalan tuan-tuan dan puan kan. Di Spain, di Spanyol, ya, masa tu umat Islam dah kontrol Spanyol. Advance lah teknologi dia. Orang putih kan nak pergi belajar dekat orang Islam, dia pakai jubah. Kita sekarang dah pakai jeans, pakai seluar kan, ikut cara dema. Tapi dulu kan orang putih pakai jubah, dan ada orang putih pakai serban. Jangan terkejut kalau pernah dengar nama yang apa ni, yang tengok anak bintang tu, lupa nama, Ptolemy kot nama dia. Sebenarnya kalau tengok gambar dia memang pakai serban. Saja cerita lah kan. Okey. Jadi kan satu hari ada satu padri daripada Jerman, dia berniat untuk tahu dengan lebih lanjut pasal Al-Hamra ni apa benda, sebab dia orang nak tahu. Itu zaman kegelapan tau. Zaman kegelapan dunia. Okey, dia orang panggil Dark Ages, tapi pada ketika itu umat Islam tengah flourishing, tengah membangun. Okey, tengah ada civilization yang hebat-hebat. Jadi dia ni kan dia bergerak. Bila nak sampai dekat Al-Hamra tu, maybe dalam 2 or 3 kilometers, dia perjalanan dia menuruni bukit. This is true story. Boleh tengok dalam BBC program. Ada cerita ni, dia diceritakan di situ. Jadi padri ni bila sebelum sampai, dia describe dalam buku dia. Dia describe ceritanya, kata dia nampak seolah-olah bergemerlapan malam itu di kawasan Al-Hamra. Tuan-tuan rasa apa dia? Dia heran, apa benda macam mutiara-mutiara berkelipan. Dia nak sampai ke tempat Al-Hamra tu. Tuan-tuan rasa apa dia? Ini soalan favourite saya tanya ramai orang kan. Bila seminar-seminar saya akan tanya soalan ni. Tak apalah, saya ceritalah jawapan dia. Jawapan dia kan, bila dia sampai-sampai, dia tengok tu rupanya lampu jalan. Islam the first one buat lampu jalan. Islam yang buat the first water features. Water features ni bila garden kan, garden orang Islam mesti ada air. Sebab air ialah macam pengambilan wuduk dan mandi sangat important dalam hidup orang Islam. Air sangat important dalam Quran. Banyak kali air tu dimention. Ya. Allah kalau cerita pasal rahmat, cerita pasal hujan, pasal air, is so deep kalau kita tengok pasal air ni. Jadi these are the things yang saya rasa anak-anak muda should learn. Kenapa orang putih dia maju? Sebabnya dia orang pergi ke Al-Hamra, dia orang ambil buku, orang Islam ni sangat pemurah, bagi kitab-kitab dia bawa balik ke Jerman. Jadi jangan heranlah dia orang ambil ilmu free. This is the thing menyebabkan dia orang ikut cara orang Islam.
Jadi first dia start tu bagi cantik garden ni. Kalau tengok cerita-cerita purba orang putih, tengoklah kan mandi pun tidak. Dia pun tak tahu cara nak mandi, orang putih tak tahu mandi. Sabun yang kita pakai tu pakaian Arab. Arab, Sabun banyak tu Arab. Arab buat. Nampak tak? So many things yang Arab, orang Islam buat lah, orang Islam buat yang tamadun orang putih pergi ambil. Dia punya batu marmar dia design, lepas tu dia punya alang Christ, church dia ada alang kayu, cara nak alangkan kayu tu kan juga daripada orang Islam, sehingga kan di gereja Saint Peter, saya tak ingat gereja mana, dekat England tu ada satu gereja yang kayu dia masih lagi bertanda dengan huruf huruf Arab ni, nombor Arab. Kayu nombor 1, kayu nombor 7, yes, masih lagi bertulis dengan sistem Arabic numerals. Inilah kita ni kan dah tak nampak dah benda tu tau di negara Islam. Jadi saya tengok dia orang putih dia ambil orang Islam. Jadi saya tiru depa lah balik. Saya tiru depa balik sebab depa ambil Islam. So bila saya tiru depa balik, saya tengok kan rasa kebahagiaan tu rupanya is actually in helping others. Bila kita give the best value to others, that's rasa kebahagiaan. And rezeki tu tak perlu takut. Ini yang saya nak cuba bawakan lah dalam konsep Al-Falah ni. So konsepnya ialah tadi basicnya adalah cari contentment, cari kepuasan, ketenangan hidup. Cari ketenangan dulu sebab kita banyak problem. Every day kita ada problem. How do we face problem? This is issue nombor 1. Bila minda kita boleh access kita punya programming, maka kita boleh perbaiki diri kita sentiasa, every day. Kan ada dalam surah Al-Kahfi cara nak baiki diri pada. Ini yang cerita dalam Al-Falah lah. And because of that, kan, dengan nulis ni, bukan sebab saya nak cas sangat. In fact kan, ilmu hartanah dan semua tu, kami buat seminar, kalau masa tu Labu tak join lagi, saya buat di Shah Alam, saya cas RM80 je. Yes, hanya cover duit minyak, saja nak share knowledge je. Share knowledge. So yang next year yang saya nak charge next year RM50 setahun ni, bukan apa, RM50 je. Sebab saya nak buat sistem recording and uploadkan kat YouTube. Jadi bila nak buat sistem tu kan, kita perlukan team lah, macam Labu sekarang ni dengan Alika, dengan Aiman dengan masing-masing tengah macam-macam teknologi you ada buat kan. Jadi I think we don't have enough staff lah kalau kita nak buat benda tu kan. Maknanya itu offer saya lah. Itu yang saya nak bagi. Sebenarnya saya nak bagi free, tapi insyaAllah bila join RM50 tu, I will give a lot more than that lah kan. Cara buat accounting dan sebagainya. So itu secara rambangnya lah 3 area tadi lah buat. Happy ni maksud saya kita tak senyum daripada telinga ke telinga. Kita lebih fokus pada ketenangan. Happy, healthy, kesihatan badan kita. Macam mana kita nak jaga kesihatan kita. Kita bukanlah, saya bukan doktor, tak layak bercakap pun nak cerita benda-benda macam ni. Cumanya kan terbaiknya adalah tuan-tuan puan check dengan doktor dulu, ambil ubat semua, and then baru kita train diri kita untuk perbaiki pemakanan kita, intake dan exercise kita. And then last kali ialah wealth. Wealth ni kan tak boleh, kita kena latih diri kita untuk change our mindset towards wealth. Wealth ni ramai orang imagine dia nak buat wealth, dia rumah dia besar. Lepas tu dia nak imagine kereta dia BMW 3-4 biji. Boleh, tak ada masalah, Allah tak larang benda macam tu. Cumanya bila kita teruja sangat dengan materials, kita boleh tersilap jalan. Dan kita boleh sanggup sacrifice, kita akan korbankan salah satu dari 2 benda. Sama ada tuan-tuan dan puan akan sacrifice masa, atau masa dengan keluarga lah, masa kita dengan keluarga kita korbankan, ataupun tuan-tuan akan gadaikan atau korbankan prinsip Islam. Either one of these. Jadi kalau orang tu bawa Mercedes Benz, bawa kereta besar, one of these dia telah sacrifice. Itu kena hati-hati. Kalau kita teruja sangat dengan benda-benda tu, syaitan boleh bisik supaya kita ambil jalan yang salah. Kita nak jalan cepat kaya kan. This is the reason why saya rasa eloklah kita ni berhati-hati. The best is kita berniaga kerana Allah, sentiasa kita ingatkan Allah, kita amalkan cara kehidupan yang Nabi ajar dan sahabat Nabi, dan kita ikut hadis daripada Nabi, cara ahli sunnah wal jemaah lah basically. Jadi saya cuba buat syllabus ni macam Quranic and hadith based learning lah basically. And this is the one yang kita boleh
share dengan rakan-rakan lah. Ni Amirul Ramli tanya, kalau ada proposal dengan Al-Falah boleh discuss. Ya, kalau ada apa-apa yang nak cadangkan dengan Al-Falah ni boleh saja, sebab saya amat-amat macam saya cakap 2-3 video hari tu, 2-3 malam sudah, saya nampak opportunity ni banyak. Opportunity ni bagi saya lah, bagi saya, mindset saya ialah life is a game for me. Okay, life is a game dan kita kena menang dan kutip hadiah ni di hari akhirat. Hadiah tu kita akan ambil di hari akhirat. Jadi di sini we have to play our best. Saya pula tuan-tuan, saya suka rugby. Sangat suka rugby sebab sekolah KE, saya sekolah KE Teping dulu. Kami main rugby, saya bukan rugby player tapi kami diwajibkan main. Semua budak-budak sekolah KE kena main rugby. Kena ada pengalaman rugby Cik. Ya, ada lah pengalaman main gitulah, tapi mana boleh main betul kan? Main betul banyak lah, kita kecil je. Tapi bila pergi New Zealand, appreciate lah pasal All Blacks kan. Jadi the game rugby ni satu yang indah, saya beritahu ya. Rugby game ni saya ambil strategi rugby dalam bisnes. Game rugby ni first kan, tuan-tuan akan tengok dia ada orang tinggi, orang rendah, orang kurus, orang gempal. Betul tak? Jadi maknanya dalam kita bisnes kita ada banyak kepakaran kita. Masing-masing ada kepakaran masing-masing. Kemudian kan, satu lagi, dalam rugby dia ada attack and defense. Attack and defense. So dalam business, you have to actually attack. You have to actually defend. Kan, bila time moment like this, kan, you kena pakai strategi defending lah. Moment yang how to get business tak dapat. So those are the things yang saya suka pakai lah, pakai game rugby ni tadi. Jadi benda-benda macam ni lah yang saya olahkan dalam sistem Al-Falah tu. InsyaAllah dia jadi macam very interesting. Sangat-sangat teruja budak-budak muda yang join dengan saya, nampak macam tu lah kot kan. And then I will try to invest dalam pemikiran anak-anak muda. I will try to make them think creatively, think critically. Saya selalu tanya teka-teki kat anak-anak muda ni kan. Kadang just a simple newspaper je. Ambil short newspaper and then saya suruh dia orang asingkan fakta daripada andaian. Asingkan fakta daripada andaian. Lama-lama kita praktis. Now kita akan tahu fakta macam mana, andaian macam mana. Okay. So these are the things yang kita akan ajar bersama-sama dengan ni lah Al-Falah ni nanti ya. Macam tu lah cerita dia. Okay, nak tanya Syed. Ya, boleh. Macam saya cakap tadi, most likely kebanyakan yang kita train adalah memfokuskan kepada anak muda, memulakan perniagaan ataupun nak timba ilmu apa-apa je lah. So kenapa Cik fokuskan Al-Falah ni fokus kepada anak muda? Bukannya yang belia-belia yang umur 40-an. Okay, actually belia-belia yang 40 ke atas, biasanya dia dah ada mindset dia dah tepu. Okay, mindset ni tepu, dia kena boleh ubah, dia bukan tak boleh ubah. Semua orang boleh berubah. Kan, ada orang masuk Islam umur 65 tahun, maknanya mindset dia dah sanggup nampak. Tapi nak nampak tu, dia punya style of umur 40 ni, pattern dia susah nak ubah. Dia boleh ubah, tapi dengan dasar dia nak cari keinginan nak ubah tu kena kuat. Anak-anak muda, the brain ni sebenarnya masih lagi absorb information dengan laju. Okay, jadi that's why I feel anak-anak muda kena belajar knowledge of how to learn. How to learn is very important. Learning how to learn is very important. Macam mana kita nak learn dengan cepat, macam mana kita nak adopt, praktiskan knowledge kita learn tu dengan cepat. Bukan bermakna umur 50 tak boleh belajar, macam saya duk belajar juga kan. Dan saya pun yalah, sebab habit dah ada belajar. Bila belajar saya akan cuba sedaya upaya absorbkan knowledge secepat mungkin, sebanyak mungkin. Maknanya kalau kita dah ada habit pada awal. Cumanya orang yang tak biasa dengan learning, okay, orang tak biasa dengan learning, dia punya mindset tu fix. Bila kita fix mindset, dia punya nak absorb information sangat sukar. That is the reason why people become like bila orang bagi cadangan-cadangan yang kreatif, orang tak boleh nak buat. Orang tak mampu nak buat sebab dia punya fix mindset. Ini yang perjalanan fix mindset ni biasanya dia akan jadi antara umur 33 towards 40. Sebab tu Nabi dapat Quran umur 40. Dah stable, mindset dia dah stable. Dia memang mencari ketenangan. Nabi masa ketika itu dia dah tak tahan dengan keadaan kehidupan jahiliah, dan dia sebenarnya dengan dia ada sahabat dia seorang lagi, Sayyidina Abu Bakar, dia orang ni basically yang tak boleh terima benda-benda jahiliah ni. Jadi sebab tu Nabi suka pergi ke Gua Hira, jauh rupanya Gua Hira tu ya,
daripada Kaabah tu jauh. Saya tak sangka jauh macam tu. Jadi Nabi boleh pergi ke sana. 40 minit je cik kalau jalan kaki, kalau sejam tak silap saya jalan kaki. Wallahualam, saya rasa macam jauh, naik bas pun lama kan. Tak tahulah, wallahualam kan. Ceritanya. Itulah ceritanya. Jadi apa saya cerita tadi lah Bu? Anak muda tadi cik. Sebab tu saya nak fokuskan pada anak-anak muda supaya anak-anak muda ni jangan cepat terpengaruh dengan benda-benda yang ni. Kadang-kadang saya tengok anak-anak muda tak ada hala tuju. Kan? Sebab tu saya nak bagi guide kat mereka kan, yang sebenarnya our guide ni is actually Quran. Kan? Allah bagi Quran tu actually for us, dan tapi kita tak nampak. Saya pun tak nampak actually masa muda yang Quran ini is actually very mukjizat. Walaupun kawan saya masuk Islam kan, tapi saya masih rasa macam hebatnya Quran ni. Tapi sekarang ni baru saya nampak betul-betul. Sebab sekarang ni dalam YouTube ada banyak ustaz-ustaz cakap pasal benda-benda macam ni. Saya sempatlah belajar banyak kan. Kita belajar, kita mukjizat hebat sebenarnya Quran ni sebenarnya. Sayanglah kalau anak muda tak go back to Quran. Dan saya rasa masalah dunia sekarang ni is actually people abandon Quran. People anggap Quran tu hanya untuk dibaca, untuk betulkan dia punya nahu je, tajwid dia lah kan. To me yes, tajwid you kena buat kan. Understanding dan makna pun kena buat, tapi go deeper sampai amalkan apa yang Allah cakap pada kita. Bagi saya Quran ni actually Allah cakap pada setiap individu through Quran. Kalau kita boleh imagine kan, sebenarnya Allah yang berkatakan pada kita Quran tu. So if we can take any page kan, sebenarnya saya belajar ni daripada kawan saya ni dia Kristian. Dia kata dia dakwah kat saya dulu dahsyat kan. So saya pun terpaksa cari senior saya kat New Zealand tu kan. Senior saya bagi buku Ahmad Didat. Ini cerita lama lah, bagi buku Ahmad Didat. And then daripada buku Ahmad Didat tu saya hafal lah. Mulalah saya tengok Bible. Saya sana senang dapat Bible, baca Bible, refer to Ahmad Didat. Itu refer to Quran kan. And then kawan saya ni dia suka buat channel tau. Dia kata Ross, do you know, saya orang panggil saya Ross, tak tahu siapa lah, lantak dia lah kan. Ross, do you know, kata you boleh buka je Bible ni, bila you buka Bible tu, you tengok Bible tu kan, ayat tu macam cakap kat you. Saya terpempan tau. Saya fikir kenapa aku tak buat macam tu dengan Quran. Rupanya kita pun boleh buat kan. Any page you just open it and then you look at it. Kan, blessed is he who made constellations in the skies and placed therein a lamp and a moon giving light. Macam tu kan. Ni ayat surah Al-Furqan. Contoh. So these are the things if you do this every day, every morning, kan, your jiwa is actually jiwa ke arah Al-Quran. Tapi mesti follow ustaz jugalah. Favorite ustaz saya kalau kat Malaysia saya dah cakap banyak kali dah kan. Ustaz saya suka Ustaz Datuk Syamsuri sangat-sangat lah kan. Dia banyak cerita pasal hadis. And then Ustaz Datuk Mazhab, Datuk Badli Shah. Those are my favorite ustaz lah, saya akan follow. And then yang lain itu macam Ustaz Farid Ravi. Macam saya suka juga berdakwah. Saya sangat suka berdakwah. Saya kalau jumpa budak-budak Cina ke kan, saya memang suka lah sembang pasal Quran, pasal Islam. So I will try to do that. Sebab tu saya suka Firdaus Wong kan. Bila overseas pada saya suka Nomar Ali Khan, Yasir Qadhi, Omar Sulaiman, and then Abdul Rahim Green. Kalau tahu Abdul Rahim Green from Aira. Those are the things yang elok dibawakan pada anak-anak muda. Actually perjuangan Al-Falah ni more towards Quranic based learning and berniaga kerana Allah. Apa yang Allah Akbar. Apa yang Cik Ross pula target dengan Al-Falah masa depan. Okay. Al-Falah ada mission and vision. Okay. Missionnya ialah misi yang kita nak buat. Bagi saya senang nak ingat lah, misi apa yang kita nak buat. Apa yang saya nak buat ialah saya nak beri pendidikan kepada anak-anak muda dan anak-anak tak berapa muda. Okay, pendidikan ni saya nak share based on the tiga realms tadi. Okay, first is change your mindset. It's very interesting tuan-tuan. Mindset ni, nak change mindset kita ada 7 compass. Saya buat 7 compass. Nanti saya share lah, ada masa ni kita share 7 compass. Compass ni cara kita bersembang dengan isteri kita. You know, cara kita sembang dengan isteri kita ada programming lain tau. Betul tak? And then kita programming kita lain. So how do we negotiate with me and my wife? Lepas tu kan, pada anak-anak lelaki especially, please jaga mak ayah. Saya bukan kata nak cucuk koma, tapi please jaga mak ayah. If possible ambil mak ayah duduk kat rumah.
It's a pintu rahmat yang paling besar. Tapi ingat, bila kita ambil mak ayah kita, isteri kita tak suka. Kemungkinan ada macam tu. Rezeki saya Allah bagi, ya Allah. Kan, isteri saya very understanding, mak saya very understanding. Itu rezeki saya. Tapi orang-orang lain, dia kena ingat ada syaitan tu. Mission saya ni ialah nak bawa benda tu. Okay, supaya we train by trying to change your mindset, and then try to improve your health, kan? And then try to accumulate wealth. Bila kita accumulate wealth ni, kita cuba banyakkan bersedekah pada masa yang sama. So this is my mission. The vision ni, kami actually nak buat universiti. Universiti ni bukanlah universiti macam kalau Allah izinkan, kita minta apply lah, dia panggil MQA kan. Kita apply lah. Kita nak buat short courses, macam business courses with Islamic curriculum. Saya nak buat macam tu. Okay, tak payah tunggu sampai dapat degree, sebab saya nak cater kepada anak-anak yang tak ada degree. Budak-budak yang tak lulus SPM, dia tak boleh masuk universiti. Tuan-tuan tahu tak, tuan-tuan dan puan, tahu tak, seramai 80 hingga 90% anak-anak yang tak lulus ni, dia orang tak ada nak pergi ke mana. Nak masuk Giat Mara penuh, masuk ni penuh. So ada anak-anak yang tertinggal kat belakang. So saya nak ambil anak-anak muda ni, saya nak try to make them think Iqra' tu is very important, bukan degree. Degree is important, bukan tak important. Pada yang boleh mampu dapat degree, go ahead. Tapi pada yang tak mampu dapat degree, dia pun tak appreciate knowledge. Sebab tu saya nak bagi tahu kan, saya punya visi saya ialah adanya satu universiti, Universiti Al-Falah ni, insya-Allah satu masa ni. Sebab tu saya dah buat academy, syllabus dah ada pun. Kan, slow and steady kita cuba develop macam tu lah. Inilah misi dan visi saya, Encik Azizan ya. Harap dapat jawapan tu lah. Cik lagi jawab apa ni? Nak tanya soalan ni, Cik. Macam Cik cakap tadi kan, fokus anak muda, fokus Al-Falah Well ni ialah banyak kepada anak muda. Tapi kalau kita tengok kan Cik, dekat luar negara, dia lebih ramai yang able untuk mengambil risiko untuk menjalankan perniagaan berbanding dekat Malaysia. So ada macam mana tu Cik? Kalau Cik komen sikit. Okay. Kat Malaysia ni situasi je lain. Ya, okay, very good question. One thing kita mesti tahu, bila kita buat apa-apa pun, dia ada risiko. Mesti ada risiko. Kalau kita berniaga ada risiko, kita lintas jalan ada risiko, kita memandu ada risiko. The important thing is how do we minimize risiko. Contohnya bila kita memandu, cara nak minimizekan risiko ialah cara memandu cara orang New Zealand memandu. Bila dia nak tukar lane, kena indicate. Itu cara orang high civilization. Kan, memang ada statistik hanya dengan menggunakan lampu signal tu, kita panggil lampu signal kan, indicator tu, boleh mengurangkan percentage accident dengan banyak percentage drop. Ini is scientifically proven. That's the reason why di sana banyak yang actually ikut undang-undang, dia belajar memandu tapi dia amalkan terus. Macam kita belajar memandu, masa memandu test, masa ambil test tu je kita pakai nak corner kiri terketor-ketor, corner kanan terketor-ketor kan. Habis test sudah tak payah pakai. So this thing yang saya nak bagi tahu, kita kena ada sistem untuk minimizekan risk. Bila kita buat belajar pasal perniagaan atau investment, ada risiko. So we have to know risiko before we start investing. Kita kena tahu risiko sebelum kita memulakan perniagaan atau kita membuat pelaburan. Kalau kita tak tahu risiko-risiko macam ni, sangat-sangat bahaya. Macam saya nak bagi tahu kan, saya tak recommend mana-mana investment, saya tak recommend. Saya bagi general knowledge saja. Okay, dan saya tak charge tuan-tuan dan puan on the which investment nak ambil, tak ada. I don't recommend that kind of thing. Tapi konsep perniagaan is basic, memang ada banyak buku-buku. That's the reason why university buat degree in business management 3 tahun, 4 tahun, business entrepreneurship 3 tahun, 4 tahun. Ini universiti buat. Kenapa ada orang dia boleh buat business tanpa pakai degree di universiti? Ini yang saya agak risau. Sebab kadang-kadang dia rasa dia lebih pandai daripada knowledge orang universiti. This is the reason Allah letak orang ilmuwan tu di atas. Kalau umat Islam tak appreciate orang ilmuwan,
akan kucar-kacirlah masyarakat. This is very 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 important bagi saya. Kita buat berniaga, the knowledge yang kita dapat tu kan, kita kena appreciate knowledge marketing. These are people yang dah buat research pasal marketing, knowledge pasal kan. Ada orang kata kita dah boleh buat pakai Facebook, buat iklan di sana. Ya, memang. Tapi sebenarnya Facebook ni ada teori dia, teori marketing yang profesor-profesor dah tengah buat, dah sedang buat, dah telah buat. Online marketing, digital marketing. So kita kena appreciate knowledge ni dan kita kena absorb lah kan. And then itu dari segi knowledge untuk mengurangkan risiko kan. Saya ingin nak tanya, siapa businessman yang Cik Lan suka dan rujuk dalam perniagaan? Saya suka sangat dengan Bill Gates. Sebab saya suka programming. Masa saya jurutera dulu, banyak saya buat benda-benda programming kan. Jadi Bill Gates ni, saya sangat-sangat teruja dengan Bill Gates. Memang, saya ingat saya belanja beli buku Bill Gates ni, saya ingat dah beratus ringgit lah buku Bill Gates saja. Ada je buku Bill Gates saya beli, ada je buku Bill Gates saya beli. Kan? Lepas tu saya masa student dulu saya tengok Macintosh, sebab saya pakai Macintosh masa student dulu. Jadi saya adalah tengok pasal Steve Jobs, this and that kan. And then lama-lama kan, bila saya dah tengok YouTube ni banyak, saya tengok, Steve Jobs ni lebih powerful. So saya mula tengok Steve Jobs. Okay, saya akan start baca buku Steve Jobs lah, apa semua, saya macam tu, tabiat saya. So saya banyak follow dua orang ni je lah, kan, dua orang ni. Yang satu lagi saya follow, kalau tuan-tuan pernah dengar Netscape. Netscape sekarang ni dah evolve, dah jadi Mozilla Firefox. Okay, Netscape ni yang buat tu, dia Mark Andreessen, budak muda masa ketika itu, umur 24. Dia boleh buat benda macam tu dengan Dr. James Clark. Dr. James Clark ni saya punya macam mentor jauh. Saya tak jumpa apa semua, tak kenal pun. Dia tak kenal saya. Tapi saya baca buku tentang dia. Dia mechanical engineer. Dia engineer. Dia engineer yang boleh jadi billionaires kan. So kita just ambil orang macam tu lah. Now saya teruja pula dengan Elon Musk lah. Kan, Elon Musk ni saya dah hantar email supaya dia masuk Islam. Tapi tak tahulah kan, dia tak jawab pun. Okay, saya ceritalah. So siapa dia businessman yang saya suka, and of course lah, yang tok guru saya tu nama dia Chris. Dia yang mula-mula dedahkan saya pada perniagaan kan. And ada kawan saya adalah nama dia tak bagi sebut nama dia. Kawan saya tu, dia ajar saya pasal property investment. Dia lah yang mula-mula membawa saya ke bidang property investment tu. Those are the people yang saya follow. Satu lagi di Malaysia yang saya teruja, mungkin saya teruja dan saya baca buku dia, saya beli satu je buku dia. Sebab saya rasa saya tak nampak banyak buku dia. Tan Sri Khalid Ibrahim. Kalau you tak kenal dia, you rasa dia macam orang yang jauh. Saya kebetulan ni, tak apa ke saya sembang-sembang ni lah bu? Boleh. Sila. Untuk apa? Orang sharing. Ya. I nak bagi tahu kat dia, dekat you all semua ya. Tan Sri Khalid Ibrahim adalah seorang yang very humble. Saya rezeki nak jumpa dia. Sebenarnya saya suka dengar dia ceramah radio masa saya kat lecturer di Shah Alam dulu. Dia selalu buat ceramah di radio. Saya tengok radio Shah Alam kot kan. Selalu bila nak pergi kerja tu saya dengar dia bercakap. Dia ada program dia. Dia rajinlah cakap. So jadi saya ingat bila saya nak jumpa dengan dia, macam mana saya nak jumpa dengan Tan Sri Khalid ni. Dan saya dengar Tan Sri Khalid ni di Kuala Selangor, dia bagi ajar Quran free dekat anak-anak orang Kuala Selangor. Kampung ni Kuala Selangor tak saya. Okey, cerita Tan Sri Khalid Ibrahim saya terserempak dengan dia dekat Dubai Airport. Kan, dekat Dubai Airport. Cerita saya terserempak dengan Tan Sri Khalid Ibrahim. Ini pun macam mentor bagi saya lah. Kan. Tapi kami terputus hubungan lah later on. Tapi saja cerita dulu saya duduk dengar, saya tengah beratur ni, orang nak scan tiket, nak masuk dalam tempat menunggu kan. Lepas tu saya dengar bunyi macam beg susah, saya pusing belakang kan. Lepas tu saya pusing belakang, saya tengok, saya fikir, ini Tan Sri Khalid ni. Lepas tu saya tengok pusing belakang, saya kata, ni Tan Sri Khalid ke? Dia tengok saya balik, dia kelang kabut cari dia pasport kan. Dia kelang kabut cari pasport. Lepas tu saya masuk dulu. Tak adalah saya nak sembang, saya masuk dulu. Lepas tu dia masuk, dia duduk sebelah saya. La ilaha illallah orang ni kata. Jadi bila duduk sebelah saya pun menyembang dengan dia. Kami naik Emirates betul kan, naik Emirates. Menyembang dengan dia, saya ambil peluang lah bertanya-tanya. So this is the thing yang
yang saya learn from dia lah kan. So saya tahu yang dia advisor pada some of the investor from Arab, dahsyat lah tak sekali. And dia boleh humble dengan saya. And you know, saya cerita lagi. Bila masuk dalam, saya ingatkan dia duduk business class. Saya masuk naik ekonomi lah, baru nak start business kan, naik ekonomi kan. Rupanya dia pun naik ekonomi. Kan bila saya masuk berdua kan, orang ingat saya macam apa ni, dia punya sidekick dia pula kan, macam tu kan. Saya kata atas saya duduk okay macam tu. He's so nice to young man. This is amazing. Saksi Khalid tu. Later on kami nak masuk ke Kuala Lumpur. Dia stop kat Singapura tu for some reason, Emirates. Sekarang saya tak tahu lah. So di Singapura tu kami menunggu, kami sembang lagi. Kan, bila sembang lama-lama exchange email. So dapat email dan dapat phone number and all that. Dia ajak later on lah, dia ajak saya pergi rumah dia and all that tau. It's just amazing. Okay. And then adalah for some reason kita tak communicate pula kan. Adalah some reason yang kita tak communicate. Lepas tu dia masuk politik, dah tak contact dah lah. Tan Sri Khalid Ibrahim lah. Saya tak jumpa lah dia kan. Tapi itulah ceritanya. He is one of the humble person lah bagi saya. And Selangor was very lucky to have a person yang jaga duit Selangor tu tak tirih. Kan. Ini cerita pasal dia lah kan. Okay. So I think dia ada impact lah, sebab rumah dia tu saya ingat macam, saya ingatkan masjid rumah dia tu, dia rumah kan, masjid kat Damansara, rupanya rumah dia besar tapi dia punya design Melayu, dan kereta dia banyak kereta Malaysia. Amazing guy you know. Cik, nak tanya lagi Cik, adakah kita perlu ada mentor untuk kita nak mula perniagaan ataupun mula investment? Sebenarnya ya, you really need a mentor. Dan saya tak cakap saya boleh jadi mentor tuan-tuan perempuan, bukan maksud saya yang mentor, tak. Maksud saya, di mana tuan-tuan berada, please cari mentor. Sebab mentor ni lah yang akan guide you, akan bimbing you sampai you berjaya, dan kadang-kadang dia akan bagi information yang you tak boleh terima. Kadang-kadang dia bagi information yang you tak boleh terima. Mentor ni dia kena ada sesuai dengan jiwa lah kan. Macam saya, one of my mentors, satu Jepun. Masa mula-mula saya buat engineering lah, mentor engineering Jepun. Mentor jadi lecturer ni orang putih, sebab kebetulan mak British tu dia bekerja di Shah Alam. Jadi saya dengan dia meja sebelah-sebelah lah, dia British kan, jadi dia di mentor saya. And then dengan mentor ni kan, dia cara dia guide kita, anak-anak muda lah especially kan, dia macam share dia punya knowledge tu, kita belajar dengan cepat. Kalau nak baca buku pun kira mentor juga kan, macam saya kata tadi, Steve Jobs tu macam mentor saya, Bill Gates macam mentor juga kan. Jadi kena baca lah buku-buku tu pun mentor juga. So kan, dia macam ni tau. Pernah dengar pepatah, when the student is ready, the teacher appears. Pernah when the student is ready, the teacher appears kan. Bila anak murid tu dah bersedia nak berubah diri, tiba-tiba cikgu dia datang. Cikgu dia mungkin juga cikgunya mungkin orang yang orang manusia, cikgunya boleh juga jadi buku. Macam tu. Jadi saya ni kebetulan, saya masa nak buat bisnes tu tak apa nak jumpa mentor masa saya muda-muda. Itu sebab saya cerita pasal Muhammad Ali tu, ingat tak? Saya berazam jikalau saya berjaya dalam perniagaan, saya nak sharekan knowledge ni pada anak-anak muda, especially anak-anak muda yang anak muda yang susah ni je. Susah. Yes, tak apa ada that kan. That's my dream lah, cerita dia. Okey ke jawapan tu? Alhamdulillah okey je. Sebab saya pun saya just nak share saya punya pengalaman jugalah. Join Alpha Laurel and then join mengenai bisnes ni. Actually pada permulaannya saya tak adalah rasa macam nak berniaga. Waktu belajar dulu lah cik, memang targetnya hanya lepas belajar bekerja. Tapi waktu saya belajar tu, saya discover yang selain daripada kita bekerja dengan orang, kita sebenarnya boleh juga bekerja sendiri ataupun buka perniagaan. Nasib saya agak baiklah sebab saya ketahui benda tu di hujung-hujung pembelajaran saya. So saya decide untuk menjalankan perniagaan.
Sebab saya, bagi saya lah, sebab saya dah pernah bekerja dengan company yang lain, and then most likely dia punya cabaran tu tak mencabar sangat lah dia punya ni, sebab dia ada protokol apa semua, and then dia ada culture yang berbeza dengan kita menjalankan perniagaan sendiri. So dekat situ bila saya start Encik, dia agak macam orang cakap terkapai-kapai lah nak tahu ilmu tu. Susah sangat nak jumpa. Memang kita belajar dekat kelas. Okay, dia ada macam okay, ini part 1, step 1, step 2, step 3. Tapi bila once kita buat, benda tu tak jadi, so kita nak tanya siapa kalau tak ada mentor. So saya terberhenti dekat situ. And then baru sebab tu macam cik cakap tadi, agak penting jugalah untuk kita mencari mentor untuk bimbing kita. At least kalau kita ada buat salah ke, dari segi kita punya permulaan perniagaan, kita boleh tanya orang. Sebab saya banyak juga ikut macam program-program usahawan, tapi dia tak ada yang betul-betul attach. Dia tak ada yang betul-betul attach dan yang betul-betul ajar. Maksudnya orang tak tahulah kalau macam anak muda ni, usually yang ajar tu senior. So senior ni dia macam agak sukar untuk menyampaikan ataupun bagi ilmu tu secara free. Maksudnya dia akan bagi yang basic-basic je. Dia takkan bagi yang macam advance punya lah. So saya pun bertuah lah dapat timba ilmu daripada Alpha Lawell mengenai perniagaan dan juga investment. Kalau tak, saya memang out lah cik. Contoh. So sini ada yang komen Azizan. Soalan. Kenapa anak muda takut nak berniaga? Takut masalah modal atau takut gagal? Cik nak ni ulas sikit je. Saya boleh ulas sikit lah. Saya nampak anak-anak muda ni actually dia dah kena brainwash. Dia first kali dia brainwash by parents lah, of course lah kan, memang macam tu. Parent kita nak kita berjaya. Parent kita nak berjaya dalam education. Jadi bila dah berjaya dalam education, tentulah parent kita nak suruh kita bekerja dengan syarikat-syarikat dulu. Kan, kurang-kurangnya nampak hasil daripada pembelajaran kita tu tadi. Jadi basically it's all about the programming from the family side. Okay, di sini kita agak berbeza dengan again, saya suka buat comparison dengan orang di New Zealand lah ya. Di New Zealand, parents dia biarkan anak-anak tu pilih career dia masing-masing. Sehingga kan kalau anak tu tadi nak buat kedai repair motor pun tak ada masalah. Yang parents dia kata macam tu, carry on. Okay, jadi isunya ialah itu salah satu sebab. Nombor dua ialah keselesaan. Anak-anak bila dia belajar, dia selesa sebenarnya. Okay, dia you know, you pergi universiti seronok, jumpa kawan and all that, belajar, duduk dalam aircon and all that kan. Jadi macam mana nak start buat berniaga? Bagi dia berniaga tu is benda yang renyah. Struggle je kiranya. Struggling, yes. So orang tak suka lah berniaga. Lepas tu orang takut pasal modal tu, betul ya juga kan. Modal hilang. Tapi saya pelik satu benda. Banyak anak muda suka melabur dalam skim-skim yang tak apa benda tak, without thinking. Ini yang saya rasa pelik kan. Bila mereka desperate, mereka akan invest buat benda-benda yang bukan-bukanlah investment. Actually investment is very simple, boring, sebab dia jenis yang safe. Investment is very boring actually, because you just wait for your wealth to grow. Basically that's the idea kan. Tapi ramai orang tak nampak lah benda ni sebab dia pun nak cepat. Masalahnya bila dia dah bekerja, bila sampai satu masa tu kan, dia dah rasa macam alamak, aku nak duit tambahan lah. Setiap hari aku kerja, gaji aku 5,000 tapi habis saja tiap bulan. Gaji aku naik 6,000 habis juga kan, macam tu. Jadi lama-lama dia nak start buat berniaga. Bila buat berniaga dia nak cepat. So bila nak cepat, that's where mistakes keep coming in. Sebab bila kita berniaga, there's so many things that you have to learn. The first thing you need to know ialah about investment theory. Kan, investment theory ni orang suka cakap high risk, high return. Actually, that's not true, guys. That's not true. There's something called efficient market theory. Efficient market theory kata, if you make a right combination of investment, okay, dia tak perlu ambil high risk pun. Low risk tapi boleh dapat high returns. This is the concept that efficient market theory ajar. Dan ramai orang tak tahu konsep ni, sebab tu dia orang nak cepat kaya. Tapi kalau dia tahu konsep ni, dia akan wait, let the money grow by itself, and lambat
However, Allah guaranteekan benda tu, insyaAllah ada rezeki. Macam tu. So macam mana kita nak explain pada parent kalau kita nak berniaga? It's quite easy sebab satu, jangan kita melawan parents. That's number one. Saya tak galakkan tuan-tuan dan puan, anak-anak muda lawan parent, marah lah, kan, katakan Angah nak buat benda ni, abah tak bagi, mak tak bagi, apa nak, tak boleh lah macam tu, kan. So what you need to do ialah explain baik-baik, kan. Dia orang nak kita kerja, mungkin kita kerja dulu, kan. Jadi kalau parents yang nak control you punya life lah, basically. Tapi I pun heran juga tau, sometimes kan, ini saya pernah tengok tau, sahabat saya kontrol anak dia sampaikan after wedding, after kahwin pun masih kontrol the anak-anak menantu. Saya tak tahu kenapa macam tu. Itu saya tak tahu kenapa lah, kan. Sedangkan hidup dia yang saya tahu, masa dia muda-muda, freedom. Tahu tak? Parent cakap apa semua tak ikut. This and that. Ini yang saya tak tahu. Jadi the best way is to explain to the parents and tell them what your dream and desire, and tell them that you dah ikut dah apa yang parents nak, kan? And then izinkanlah kita. Kalau dia tak izin, tak apa. Tomorrow cakap lagi. Cakap benda tu banyak-banyak kali. Sampai parents bagi permission lah, kan, macam tu. This is my opinion lah. Ni bukan senang, kan. Mungkin saya nak tambah sikit cik, yang pasal modal tu. Sebab saya pun dulu seorang pelajar, masalah modal ni saya rasa tidak ada masalah lah, sebab kan usually student ni dia boleh beli telefon, boleh beli barang-barang lain. So maksudnya dekat sini dia lebih selesa untuk membelanjakan duit dia kepada barang-barang yang tak macam kira macam yang untuk entertainment lah, untuk keseronokan, berbanding daripada untuk masa depan. Kalau macam saya pun agak lambat juga tahu. So kalau saya tahu awal-awal tu, mungkin saya dah waktu permulaan saya belajar tu, saya dah boleh start berniaga. Sebab modal bukan maksudnya kita ada duit yang banyak, tapi bolehlah untuk berniaga secara kecil-kecilan. Macam tu. So masalah modal tu saya rasa masalah modal tu kan cik. Masalah modal tu saya rasa tak ada masalah. Modal sekarang dah tak perlu. You can do business with zero knowledge. Actually with zero modal. Actually you can start modal. Kalau tak ada modal, you boleh join our team. Kan, how to run business, I will show you how to make money with $0. Okay, and then that's point. Adakah malam ni kita nak cerita pasal property investment? Tak perlu, kan. Satu lagi, just a quick one lah. Just a quick one pasal property investment. Property investment pun menarik sebenarnya. Kita boleh beli property tanpa modal. Saya dah buat. Dan kalau nak baca buku e-book saya jual apa? RM13 Ya. RM13. Okay, dekat afalaware.com. Pergi afalaware.com, just buat purchase kat situ. Kan, RM13 download, tapi buku tu English lah, tak ada Melayu ke. Tapi boleh saja. Boleh saja berkomunikasi dengan saya. Kalau tak faham, boleh saja beli buku tu, boleh saja berkomunikasi dengan saya. Kan, saya akan cerita macam mana how you should move into property investment. Actually one of the best investment lah bagi saya. Yang agak safe. Property investment is one of the best investment. Dan itulah kita kena ada creativity lah untuk membeli tanpa modal ni, actually, kan. So yang tadi tu yang pasal, nak tambah sikit lagi pasal anak muda yang belajar, actually bagus juga cik, sebab waktu tu adalah waktu yang sesuai, disebabkan ada waktu tu mereka ni ada waktu yang lapang untuk buat perniagaan sampingan ataupun part time business lah. Sebab sangat-sangat baiklah. Macam kalau hari Sabtu Ahad boleh pergi buka roadshow ke, ataupun just sekarang ni dah mudah untuk buat online. Yes, betul. Sekarang ni musim online. Modal yang sikit pun boleh mula. So alhamdulillah kita pun dah sampai sejam kita live dekat sini. Cik adakah kata-kata akhir dulu ke, ataupun nasihat kepada anak muda yang baru nak start berniaga? Hello?
Okay. Cik Lan terputus tadi. So, insyaAllah terima kasih kepada yang menonton kita punya live hari ini. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh letak dekat ruangan komen. Nanti kita akan jawab insyaAllah berdasarkan, kita akan komen juga kalau ada kesempatan, kita akan jawab dekat sesi-sesi yang seterusnya lah. So, untuk esok kita akan ada saya nak ucapkan terima kasih kepada yang menonton daripada awal dan juga yang sampai sekarang, and then yang bagi soalan-soalan. So terima kasih juga. Hopefully apa yang kami bincangkan dekat sini bermanfaat untuk semualah. Untuk esok kita akan teruskan juga kita punya live ataupun siaran langsung dengan tajuk peguam sebelah kaki di neraka. Ini tajuk yang agak menarik jugalah. Sama juga kita akan live insyaAllah dalam jam 9 malam esok. Untuk yang ni kita akan ada guest untuk esok, and then kita akan ada sahabat-sahabat yang sahabat-sahabat yang dalam bidang lawyer juga, peguam. So insyaAllah kita akan live. Okay, Cik Lan terputus. So Cik Lan tak boleh masuk sebab line mungkin area Cik Lan tak berapa bagus line. So Cik Lan minta maaf untuk terputus tadi. InsyaAllah ada rezeki kita akan jumpa lagi esok hari. So terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok. Bye.